أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربي يسر ولا تؤسر ربي تمم بالخير. أما بعد. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Hud AS. Ayat 45. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat lepas. Ayat 42 ke? 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Maksudnya, dan ia iaitu kapal berlayar membawa mereka dalam ombak yang besar seperti gunung. Dan ketika itu Nabi Nuh AS memanggil anaknya yang ketika itu berada di tempat yang jauh. Wahai anakku, datanglah menaiki kapal bersama kami dan jangan engkau menjadi bersama orang-orang kafir. Pengajarannya, Allah Maha berkuasa di atas segala sesuatu, termasuk menjadikan banjir yang besar yang melepasi gunung, manakala ombaknya besar seperti gunung. Yang kedua, untuk selamat daripada azab Allah, hendaklah beriman dan berusaha dengan sentiasa mentaati perintah Allah. Termasuklah seperti membuat kapal. Yang ketiga, musibah yang paling besar
dalam hidup manusia ialah musibah dalam agama. Iaitu mati di dalam kekufuran. Yang keempat, wajib ke atas ibu bapa mendidik anak-anak mereka mengikut ajaran Al-Quran dan Sunnah, dan wajib menegur mereka sekiranya mereka melanggar perintah Allah. Walaupun apa keadaan mereka sekalipun dan berapa umur mereka. Okey, ayat 43. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Qala la 'asima al-yawma min amrillah illa man rahim. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. Maksudnya, dia berkata, aku akan berlindung ke gunung yang akan melindungi aku daripada air, daripada banjir. Maka Nabi Nuh menjawab, tidak ada pelindung pada hari ini daripada azab Allah kecuali siapa yang dirahmati Allah. Dan telah menghalangi antara kedua-duanya oleh ombak yang besar, maka jadilah dia daripada orang yang tenggelam, lemas. Pengajarannya pertama, apabila azab Allah menimpa sesuatu kaum yang kufur, maka tidak ada seorang pun yang akan selamat. Walaupun anak seorang Nabi. Yang kedua, hanya mereka yang jahil dan bodoh sahaja yang tidak ingin melakukan perkara yang membawa kebaikan pada dirinya dan menyelamatkan hidupnya daripada azab Allah. Ayat 44. Wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqla'i wa ghidha al-ma'u wa qudiya al-amru wastawat 'ala al-judi wa qila bu'dan lil qaumi adh-dhalimin. Maksudnya, dan dikatakan, wahai bumi, telanlah air engkau, wahai langit, hentikan, iaitu hujan, hentikan hujan, dan air telah kering. Dan setelah diputuskan hukuman Allah, maka kapal itu berlabuh di atas bukit Al-Judi. Dan dikatakan kepada mereka yang kafir, jauhlah kamu daripada rahmat Allah, wahai kaum yang zalim. Pengajarannya pertama, tidak ada satu pun makhluk Allah
Subhanahu wa ta'ala, malaikat semuanya bertasbih dan sentiasa mentaati perintah Allah. Termasuklah langit dan bumi. Yang kedua, hanya orang yang beriman sahaja yang akan selamat daripada azab Allah. Yang ketiga, perkara yang paling mahal dan penting dalam hidup ialah keselamatan akidah. Walaupun semua harta benda hilang dan hancur, okay, kita sambut tadabbur ayat seterusnya. Depan tak ada orang. Depan tak ada orang ni. Ha? Kalau tak ada, ke depan sikit. Belakang nampak macam tersumbat je. Ha. Okey, kita sambung tadabbur surah Hud ayat 45. Ayat ini adalah sambungan kepada kisah Nabi Nuh AS, dan ini masuk episod yang keempat, iaitu setelah banjir telah surut, orang-orang kafir telah mati kelemasan, dan Nabi Nuh serta pengikutnya yang beriman selamat. Jadi apa yang berlaku selepas itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nada, dan nada apa dia? Telah menyeru ataupun telah berdoa Nuh Rabbahu, akan Tuhannya, akan penciptanya. Setelah kapal dah berlabuh di atas bukit Al-Judi, orang kafir semua dah mati, dan Nabi Nuh serta orang beriman dah selamat. Ketika itu Nabi Nuh sebagai seorang bapa masih teringat dan terkenan kepada anaknya yang telah pada pandangannya telah mati kelemasan bersama orang-orang kafir. Jadi hati ataupun perasaan sebagai seorang bapa masih ingin anaknya diselamatkan oleh Allah. Maka kata Nabi Nuh kepada Tuhan, faqal, lalu dia berkata, Rabbi,
wahai Tuanku. Jadi kalau Rabbi ni, kalau Rabbun Tuhan, tapi kalau ba tu baris bawah Rabbi, mana apa tu? Ada ya selepasnya. Sebab tu ba tu berbaris bawah Rabbi. Kenapa ba berbaris bawah? Sebab selepasnya huruf ya. Dan baris yang sesuai dengan huruf ya pada kasrah. Dan ya tu ialah bermakna aku. Tapi dalam Quran ya tu dibuang. Dibuangkan ya, tapi dikekalkan tanda yang menunjukkan ada ya. Apa tanda itu? Kasrah. Sebab tu bila kita terjemah kena ada wahai Tuhanku. Wahai Tuhanku. Inna, sesungguhnya, ibni, anakku, min ahli, adalah dari ahli keluargaku. Wa inna dan sesungguhnya wa'daka, janji engkau, al-haq, adalah benar. Wa anta, dan engkau adalah ahkamul hakimin. Apa ni? Hakimin, hakim-hakim, penghukum ataupun hakim yang paling apa ni? Paling bijak. Ataupun daripada perkataan hikmah, paling berhikmah. Apa saja yang engkau hukum pasti ada hikmah. Okey. Ayat ini Nabi Nuh berkata kepada Tuhan, wahai Tuhanku, anak aku daripada ahli keluarga aku, dan janji engkau adalah benar. Apa janji Allah? Apa dia? Keluarga dia akan kat mana tu? Janji Allah tu kat mana? Ada tak Allah janji Allah akan selamatkan ahli keluarga dia? Ada ke tak ada? Oh, tak ada. Cuba buka, tengok ayat, undur balik ayat 40. Ayat 40 mana kita dah tadabbur kan? Cuba tengok ayat 40. Ni surah apa ni? Tak ada surah Hud juga. Okey. Kita tengok hatta sehingga tu bermula daripada perintah Allah kepada Nabi Nuh buat kapal. Sampai bila? Sampai inilah, sampai saat bila datang perintah kami, iaitu banjir besar. Wa farat tanur. Apa dah makna tanur? Tempat bakar roti. Sehinggalah dan tempat bakar roti keluar air. Maka lalu kami berkata, ihmil. Kami berkata pada Nabi Nuh, ihmil, bawalah, fiha, ke dalam kapal, min kullin, daripada setiap makhluk, binatang ke orang, zawjaini, berpasang.
laki dan perempuan ataupun jantan dan betina kalau binatang. Dan juga bawalah juga ahlaka. Ini perkataan ni. Ahlaka. Apa makna ahlaka? Ahli keluarga engkau. Jadi ada ahli tafsir mengatakan Nabi Nuh dia faham, Allah kata bawalah semua termasuklah ahli keluarga engkau. Jadi Nabi Nuh faham ahli keluarga dia tu ialah termasuklah anak tu. Jadi Nabi Nuh kata engkau berjanji nak selamatkan anak aku. Jadi sebahagian ahli tafsir mengatakan Nabi Nuh faham yang umum sebelum itu. Tapi dia tak tengok apa yang selepas illa. Bawa semua ahli keluarga engkau ada kecuali. Kecuali apa dah? Man sabaqa alaihil qaul, iaitu orang yang telah ditetapkan takdir bahawa dia adalah kafir. Yang tu jangan bawa. Boleh faham? Dan waman amanah di sini pun lagi jelas. Dan bawalah orang yang telah beriman. Anak kamu tak beriman. Okey, itu satu pendapat. Pendapat kedua, Nabi Nuh melihat anaknya pada zahir beriman. Pada zahir anak Nabi Nuh beriman. Tapi sebenarnya rupa-rupanya anaknya adalah munafik. Dia berpura-pura. Sebab tu Nabi Nuh kata nak selamatkan anak aku, pada zahir dia beriman. Allah kata dia sebenar adalah kafir sebab dia sembunyikan kekufuran. Banyak tak orang macam tu? Rupanya macam Islam, tapi sebenarnya munafik. Bahkan yang paling ditakuti ialah orang munafik. Sebab kalau antara kafir dengan munafik, yang mana neraka paling bawah? Munafik. Yang solat, yang pergi haji, yang pergi umrah, tapi dalam hati dia tak beriman. Kalau masuk neraka, dia paling bawah, lebih bawah daripada Fir'aun, lebih bawah daripada Abu Lahab. Kenapa? Sebab dia solat. Yang kafir itu tak solat langsung. Kenapa pula yang solat neraka paling bawah? Kenapa? Adil tak? Yelah, berpura-pura solat juga. Yang tu tak berpura-pura tapi tak solat langsung. Sebab yang berpura-pura itu lagi bahaya bagi Islam. Bila dia bercakap dalam imej dia orang Islam, ramai orang tertipu. Tapi kalau yang kafir cakap pada Islam, orang tak keliru, terus orang tolak je. Bahkan yang munafik ni lagi mudah untuk merosakkan Islam dari dalam. Gunting dalam apa? Duri dalam daging. Musuh dalam tiga-tiga tu bukan hadis. Okey, kita balik pada ayat kita. Tapi yang mengatakan, pendapat yang mengatakan Nabi Nuh beranggapan anak dia adalah rupa pada zahir Islam, tapi bercanggah dengan ayat sebelum tu. Bila Nabi Nuh naik kapal, dia nampak tak anak dia? Dia nampak anak dia berada di tempat yang jauh. Apa kata Nabi Nuh ketika itu? Jangan wala takum ma'al kafirin, jangan duduk bersama. Jadi sebenarnya Nabi Nuh dah tahu anak dia memang kafir. Cuma dia adalah pendapat mengatakan sebab Allah mengatakan aku akan selamatkan ahli keluarga kamu. Jadi Nabi Nuh faham anak dia tu daripada ahli keluarga dia. Jadi pendapat paling kuat, Nabi Nuh tahu bahawa ahli keluarga dia, anak dia tu daripada kafir. Tapi kenapa dia minta lagi? Sebab sifat sebagai seorang ibu, sebagai seorang bapa,
Bila dia selamat tu teringat pada anak dia, maka sifat kebapaan tu menjadikan dia minta benda ni pada Tuhan, walaupun tak sepatut. Sebab tu lepas ni Allah tegur Nabi Nuh. Yang cuba bayangkan, anak kita lemas dan kat dunia lemas, di akhirat masuk neraka kekal. Cuba bayangkan kalau kita duduk di tempat Nabi Nuh alaihissalam. Tapi dalam masa sama Nabi Nuh mengakui apa saja hukum yang Allah tetapkan, maka ia adalah yang ahkamul hakimi. Jadi yang keluarga yang Allah nak masukkan tu apa? Beriman. Tak, yang beriman dah. Sebab tu dalam tafsir mengatakan yang naik kapal tu antaranya ialah Nabi Nuh dengan isterinya, isteri yang beriman. Isteri ada satu yang beriman, satu yang kafir. Kemudian 3 anaknya yang beriman bersama isteri masing-masing. Jadi yang tak beriman seorang anak, yang beriman 3 orang anak. Okey. Apa Allah jawab kepada Nabi Nuh? Qala, dia berkata, iaitu Allah, ya Nuh, wahai Nuh. Bila Allah nak seru kepada Nabi, Allah guna nama terus. Ya Nuh, ya Ibrahim, ya Yahya, khuzil kitaba biquwah. Tapi bila Allah nak panggil Nabi Muhammad, Allah tak panggil ya Muhammad. Kalau Allah nak panggil Nabi Muhammad, Allah kata ya ayyuhan nabi, ataupun ya ayyuhar rasul. Bahkan kalau isteri Nabi pun Allah tak sebut imra'ah. Allah kata ya nisa'un nabi, ya nisa'an nabi. Kenapa bila panggil Nabi Muhammad Allah tak sebut nama? Bila panggil semua nabi-nabi yang lain Allah sebut nama. Ya Ibrahim, ya Nuh. Kenapa? Sebab kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah panggil dengan gelaran nabi ataupun rasul. Okey, Allah menjawab kepada permintaan Nabi Nuh ataupun pencerahan Nabi Nuh. Nabi Nuh bukan nak pertikaikan apa yang Allah tetapkan, tapi Nabi Nuh macam nak pencerahan. Kata nak selamat ahli keluarga aku, kenapa tak selamat? Maka Allah jawab, wahai Nuh, innahu, sesungguhnya, sebab apa aku tak selamat anak kamu? Sesungguhnya dia laisa, bukan, min ahlika, dari ahli keluarga engkau. Sebenarnya anak Nabi Nuh ahli keluarga Nabi Nuh ke atau bukan? Bukan, tapi yang ni Allah menafikan dia bukan ahli keluarga kamu. Macam mana tu? Tapi dia tak beriman, tapi bukan kerana anak dia tu memang ahli keluarga Nabi Nuh. Keluar daripada keluarga, kira putus hubungan keluarga. Sebab tu ada ahli tafsir sebahagian, segelintir, dia kata bila Allah kata dia tu bukan anak, bukan ahli keluarga kamu, ada segelintir ahli tafsir mengatakan berdasarkan ayat ni anak Nabi Nuh bukan anak dia. Ada sampai mengatakan itu anak zina. Dalilnya apa? Allah kata bukan ahli keluarga Nabi Nuh. Nampak macam logik kan? Tapi sebenarnya bercanggah dengan ayat sebelum ni. Sebab Nabi Nuh bila nampak anak dia daripada jauh, dia panggil apa? Ya bunayya, wahai anakku. Kalau anak zina dia tak akan panggil wahai anakku. Okey. Jadi di sini maksud bukan ahli keluarga kamu ialah bukan ahli keluarga kamu dari segi agama. Pertalian darah ya, tapi dari segi agama. Dan ini menunjukkan hubungan akidah adalah
jauh lebih kuat daripada hubungan kekeluargaan. Ada yang kerana hubungan akidah, hubungannya macam adik-beradik, bahkan lebih daripada adik-beradik. Sebab apa? Sebab agama. Dan ada pula hubungan keluarga macam musuh. Sebab apa? Sebab tidak ada agama. Ada tak adik-beradik bergaduh sampai bunuh-membunuh? Ada tak? Walaupun adik-beradik. Sebab apa? Sebab tidak ada agama. Tapi disebabkan agama, kadang-kadang yang tidak ada pertalian darah. Contoh orang Muhajirin dengan orang Ansar, tak ada hubungan. Tapi Allah, Nabi menyatukan mereka sehingga mereka macam adik-beradik, lebih daripada adik-beradik. Itu menunjukkan hubungan akidah. Okey. Kemudian Allah beritahu sebab kenapa anak kamu tu tak termasuk daripada ahli keluarga kamu dari segi agama. Apa bukti? Apa bukti? Innahu, sesungguhnya dia amalan ghairu salih, tidak soleh. Dia ada dua bacaan. Satu, innahu amalun ghairu salih. Yang kedua, innahu amila, fi'il madhi. Innahu amila ghaira salihin. Tengok yang atas ni, bacaan pertama, innahu amalun. Anak kamu tu mempunyai amalan, tapi amalan tu tak soleh. Yang bawah, bacaan kedua, innahu amila. Anak kamu tu amila, telah beramal yang bukan amalan soleh. Maksudnya sama. Okey, persoalan, kenapa Allah tak kata dia bukan ahli keluarga kamu sebab dia kafir, ataupun sebab dia tak beriman? Allah tak guna perkataan kafir ataupun tak beriman. Allah guna perkataan apa? Apa pengajarannya? Kuat sikit. Iman menatijahkan amal. Dia amal soleh Allah sebut sebab tanda, satu-satunya tanda orang tu beriman ialah amal soleh. Kalau dia mendakwa 1000 kali dia beriman tapi tak ada amal soleh, dia tak beriman. Sebab tanda beriman amal soleh. Lepas tu kita jumpa ada Quran banyak jumpa ayat kan, wallazina amanu. Tak cukup dengan amanu, Allah tambah wa amilus salihat. Sebenarnya amanu tu beriman dah bermakna beramal soleh. Tapi biasa Allah akan sebut juga amal soleh sebagai apa? Sebagai bukti keimanan seseorang. Iman ni lebih kepada apa? Hati, amalan hati. Tapi iman bukan setakat amalan hati, dia pengakuan dalam hati dan disebut di lidah dan disahkan oleh amalan anggota badan. Jadi selagi tak ada amal soleh, dia tak beriman. Sebab itulah semua yang mati, apa dia minta? Minta nak beriman ke nak minta beramal soleh? Betul? Ada dalil? Jawab cara jemaah tapi dalil semua betul. Apa dalil? Semua yang mati minta nak beramal soleh. Dia tak kata aku balik ke dunia untuk jadi orang beriman. Tak. Aku nak jadi orang yang beramal soleh. Ada 2, 3, 4 ayat. Kalau boleh sebut satu pun okey. Kalau boleh sebut 4 lagi okey. Surah apa? Ayat apa? Surah Al-Mu'minun. Ayat? Betul ke? Cuba tengok. Ada satu, itu satu. Ada satu surah yang imam selalu baca dan makmum selalu dengar. Surah apa tu? Cuba buka surah Sajadah ayat 12.
Okey. Cuba kita terjemah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Walau dan jikalau tara engkau melihat. Engkau ni siapa? Nabi Muhammad lah. Allah kata pada Nabi Muhammad SAW, jikalau engkau melihat, di mana di akhirat besok, izil mujrimuna, ketika mana orang-orang yang berdosa, apa keadaan mereka? Keadaan orang berdosa di akhirat besok. Nakisu ru'usim, kepala mereka tunduk. Jadi Allah bagi tahu tanda orang berdosa, kepala tunduk. Betul kan? Bisa tengok tak orang keluar mahkamah, macam mana kepala dia? Bungkus, tunduk. Satu lagi apa? Pakai kopiah. Dia jumpa kopiah kat mana tak tahu. Jadi keadaan ni di akhirat sama je. Allah kata ketika mana kamu lihat, ketika mana orang-orang berdosa nakisu, menunduk kepala-kepala mereka. Di mana ni? Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, malu. Dan sambil-sambil malu sempat lagi berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, sekarang kami telah melihat. Melihat apa ni? Kami dah nampak azab. Wasami'na, dan kami dengar, betul-betul dengar. Maka farji'na, kembalikan kami semula. Untuk apa? Untuk beramal soleh. Dia tak kata untuk kami beriman. Dia tak kata untuk kami belajar. Faham? Sebab itulah siapa yang belajar tapi tak beramal, ilmunya sia-sia. Bahkan ilmu akan menjadi peguam, akan mendakwa dia. Siapa-siapa yang berilmu tapi tak beramal, ilmu tu akan menghentam dia balik. Sebab tu Nabi ajar kita berdoa setiap pagi. Apa doa yang paling penting di pagi hari? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Lepas tu barulah warizqan tayyibah. Lepas tu barulah asas kepada amalan. Asas pada rezeki yang tayyib ialah ilmu. Okey. Jadi kembalikan kami untuk apa? Kami beramal soleh. Amal soleh je. Sekarang kenapa lepas ni kami nak beramal? Sebab inna mukinun. Sebab kami dah yakin. Masa kat dunia kami tak yakin. Tapi puak-puak ni betul tak kalau Allah balik bagi peluang semula balik ke dunia, betul tak dia akan beramal soleh? Mana tahu? Jangan berasa keburuk pada Ada dalil tak? Mana ada ayat bawah? Ada dalil tak? Kalau mereka ni betul-betul dibagi peluang untuk balik ke dunia, dia akan balik seperti asal, tak akan beramal soleh. Al-An'am ayat 28. Okey, cuba buka. Kita tengok betul ke tak? Surah Al-An'am. Okey. Nampak macam betul lah. Okey. Bal. Tapi dia kena baca ayat 27. Dia ada kaitan. Baru lengkap makna dia. Okey. Walau tara, jikalau engkau melihat, engkau tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iz wuqifu 'ala an-nar, ketika mana mereka didirikan, bukan mereka berdiri, mereka didirikan. Di mana ni? Di atas api neraka. Sebab kalau nak suruh dia berdiri sendiri sampai mati tak pergi. Jadi Allah paksa dia duduk di atas api. Faqalu, lalu mereka berkata, ya laitana, alangkah
Alangkah baiknya kami nuraddu, kami dikembalikan semula ke dunia, wala nukazziba, dan kami tak akan dusta lagi ayat-ayat Tuhan kami, wa nakuna minal mu'minin, dan kami akan menjadi orang yang beriman. Okey, bal, Allah kata apa? Bahkan bada ni zahara, telah jelas bagi mereka apa yang mereka sebenarnya sembunyikan sebelum ini. Yang mereka sembunyi apa dia? Sifat munafik, sifat berbohong, degil, telah jelas bila di akhirat. Kemudian Allah beritahu, walau ruddu, dia minta nak balikkan. Allah kata, jikalau mereka dikembalikan semula ke dunia, apa jadi? La'adu, pasti mereka akan balik seperti asal, iaitu lima nuhu anhu, kepada apa yang mereka dilarang oleh Allah, mereka akan langgar lagi. Wa indahum lakazibun, sebenarnya mereka adalah dusta. Apa ni? Yang cakap nak balik, nak beramal soleh, Allah kata itu adalah dusta. Dari mana Allah tahu? Apa dia? Allah memang maha mengetahui kan, yang dulu, yang sedang, yang akan datang. Tapi dari segi logiknya, kita boleh agak tak, dia orang ni kalau balik semula pun dia akan balik seperti asal. Apa bukti? Masa dah cukup. Dunia boleh cukup. Allah sebenarnya dah bagi masa dah cukup, 60 tahun, 70 tahun, betul? Kalau dia nak balik, nak bertaubat, dia perlukan masa berapa lama? Kalau betul dia nak bertaubat lah, sempat tak masa dia hidup kat dunia dulu? Sempat. Sebab Allah bagi masa katalah 60 tahun. Kalau dia betul nak bertaubat, dia perlukan berapa masa untuk bertaubat? Sebelum nyawa sampai ke halkuh, betul? Macam yang bunuh 100 orang, dia bertaubat dalam masa yang sekejap, lepas tu mati, kan? Boleh je. Yang tukang saya Fir'aun, sekian lama kufur syirik pada Allah, tapi dalam masa yang pendek ada peluang dia bertaubat, Allah terima. Makna kalau tak bertaubat sampai mati, makna apa tu? Memang dia tak nak. Jadi Allah kata, kalau balik pun kamu akan balik seperti asal, sebab bukti yang lepas dah cukup. Okey. Sebab tu kata Imam Hasan Al-Basri, dia kata semua yang mati, semua minta nak balik ke dunia untuk beramal soleh. Sama ada dia kafir ke, dia munafik ke, dia orang beriman. Tapi apa yang dia minta tak boleh, sebab masa dah tamat. Ni, tapi yang hidup, kata Imam Hasan Basri, yang hidup masih ada peluang nak beramal soleh, tapi tak beramal. Yang mati tak ada peluang, tapi minta nak balik. Yang hidup ada peluang, tapi tak buat. Betul? Bila yang hidup ni akan betul-betul buat? Bila matilah. Bila peluang dah tak ada. Sekarang kita ada peluang tak? Tapi banyak tak kita terlepas amal-amal soleh? Bila kita akan, kalau boleh ni 24 jam nak beramal soleh, bila peluang dah tak ada. Jadi ambil pengajaran, jangan tunggu mati. Okey, innahu amalu ghairu salih, fala tas'alanna. Okey, di sini mungkin timbul persoalan. Allah kata sebab anak Nabi Nuh tu tidak ada amal soleh, maka dia tak beriman, maka dia kafir. Tapi seseorang tu akan masuk syurga dengan apa? Amal soleh ke? Ataupun dengan rahmat Allah? Kenapa pula? Jadi kalau masuk dengan rahmat Allah, amal soleh ada guna ke? Ada? Suruhan. Tapi akhirnya masuk syurga dengan apa? Jadi apa makna beramal? Tunggu je rahmat Allah. Apa dia? Dia banyak ayat mengatakan jazaa'an bima kanu ya'malun. Balasan syurga ialah sebagai balasan kepada amalan kamu. Tapi dalam satu hadis Nabi kata, tidak ada seorang pun masuk syurga dengan amalannya. Sahabat tanya, walau engkau ya Rasulullah? Ya.
Habis masuk dengan apa? Dengan. Tapi banyak ayat lain Allah kata masuk syurga dengan amalan. Macam mana nak selarikan? Satu kata rahmat Allah, satu kata dengan amal soleh. Nak tunjuk tingkat. Tapi yang bunuh 100 orang tingkat berapa? Yang bunuh 100 orang sempat tak beramal? Yang tu kasih sempat beramal? Tu tingkat berapa tu? Tingkat bawah. Oh, sedap dia kelaskan orang tingkat bawah. Macamlah kita tingkat tinggi sangat kan. Tapi sebenarnya Allah uji tukang sihir Fir'aun, kena potong kaki dan tangan secara bersila, kena salib. Kita sanggup tak diuji macam tu? Tak kan? Dan kita baca sebelum ni hadis Nabi, Allah uji berdasarkan apa? Berdasarkan iman seseorang. Jadi agak-agaklah iman tukar saya dengan iman kita, mana lebih tinggi? Tadi kata tukar saya paling rendah. Okey. Dia macam ni. Rahmat Allah, masuk syurga dengan rahmat Allah. Tapi rahmat Allah adalah berdasarkan amalan seseorang. Maknanya kalau tidak ada amalan, rahmat Allah pun tidak ada. Dia amalan seseorang hebat macam mana pun tak boleh membayar harga syurga. Itu maksud dia. Seseorang tak boleh masuk syurga dengan amalan. Kenapa? Sebab amalan seseorang berapa tahun? Amal soleh. Agak berapa tahun? 70 apa? Start beramal pun umur 40 dah. Dah pencet baru start terdebur kan? Katalah kalau tapis-tapis, amalan kita mungkin tinggal berapa tahun? 5 tahun. Itu mungkin pun masuk syok sendiri kan? Tak apalah 5 tahun kan? Tapi bila kita masuk syurga berapa lama? Selamanya. Sepatutnya kalau ikut umur tempoh amalan kita 5 tahun, masuk syurga pun 5 tahun lah. Sebab tu amalan hebat macam mana tak boleh membayar harga syurga. Sebab syurga kekal abadi. Amalan berapa tahun je. Sebab tu Nabi kata manusia masuk syurga dengan rahmat Allah, bukan dengan amalan. Cuma rahmat Allah berdasarkan amalan. Setakat mana kita syukur pada Allah, kita beramal, daripada situlah Allah bagi rahmat. Ada dalil yang mengatakan rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat baik. Rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat baik. Mana kalau tak buat baik, tak ada rahmat. Surah apa tu? Tak ingat? Kena ingat ni. Saya baca ayat Inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Surah Al-A'raf ayat 56. Itu untung ada telefon. Cuba terjemah. Inna rahmatullah, sesungguhnya rahmat Allah qaribun, dekat. Kepada siapa? Minal muhsinin. Apa makna muhsinin? Muhsinin ada dua kan. Satu, dia ihsan kepada Allah, iaitu bila beribadat seolah dia nampak Tuhan. Ihsan pertama kepada Allah. Ihsan kedua kepada manusia. Dia buat baik pada orang, khususnya dia buat baik pada orang yang buat jahat pada dia. Itu ihsan. Jadi kalau nak rahmat Allah, kenapa? Kena ada sifat muhsinin. Mana kalau tak ada amal langsung, rahmat Allah tak akan datang. Okey. Dia ada seorang ulama, dia bagi analogi. Manusia tak boleh masuk syurga dengan rahmat Allah sebab amalan manusia ni terlalu kecil dibanding dengan nilai syurga. Ada seorang tukang kebun, dia bekerja
dengan orang kaya. Gaji dia mungkin 800 sahaja. Tapi dia kerja rajin, tepat pada waktu, yang tak disuruh pun dia buat. Maka sebab dia rajin, berdisiplin, orang kaya ni, majikan dia, bagi sebuah banglo pada dia. Saya nak tanya, dengan gaji tukar kebun, layak tak untuk membeli sebuah banglo? Tak layak. Tapi kenapa dia dapat banglo? Sebab rahmat majikan dia. Majikan rahmat, kesian pada dia. Tapi rahmat majikan berdasarkan apa? Kerja tukar kebun tu. Lebih kurang macam tu. Amalan kita hebat macam mana, tak mampu nak membayar harga surga. Habis masuk dengan apa? Sebab Allah kesian pada kita. Tapi Allah kesian berdasarkan amalan kita, ihsan kita. Okey. Anak kamu tidak ada amal soleh. Fala tas'alna. Maka okey, amalan soleh ni apa makna dia? Anak kamu tak ada amal soleh. Apa makna amal soleh? Ulama kata amal soleh ni mesti ada 2 syarat. Pertama, betul-betul ikhlas kerana Allah. Yang kedua, selari dengan sunnah. Jadi bukan sembarangan orang boleh mendakwa dia beramal soleh kalau tak ada 2 syarat ni. Maka Allah bagi amaran pada Nabi Nuh, fala tas'alanna, maka janganlah tas'alni, jangan engkau bertanya ataupun meminta ma laysa laka, apa yang laysa, tidak ada bagi engkau ilmu, tidak ada bagi engkau dengannya ilmu. Mana Allah kata jangan tanya lagi lepas ni. Jangan tanya apa ni? Jangan tanya ataupun jangan minta. Jangan minta apa? Minta supaya anak kamu yang kafir diselamatkan. Mana bila Allah tak bagi minta, hukum minta doa kepada orang kafir adalah haram, walaupun anak sendiri. Katalah ada anak tu, dia mati kafir. Jadi bapa pun berdoa, wahai Tuhan, masukkan dia ke surga. Hukumnya haram. Apa dalil? Salah satu ni, jangan kamu minta lagi. Minta apa ni? Anak kamu yang kafir diselamatkan, diberi syafaat. Jangan. Hukumnya adalah haram. Kalau kita kat rest in peace, orang kafir mati kan, biasa dia kat rest in peace. Apa tu? Siapa yang bercakap tu? Sama-sama dia ke orang Islam cakap? Orang Islam cakap pada dia. Yang mati tu orang kafir. Hukumnya jangan kamu cakap pada yang kamu tak ada ilmu. Samalah sama. Macam mana kamu boleh bercakap pada orang yang mati kafir? Berehatlah dan tenanglah. Kita tengok bagaimana ini seorang bapa, anak kafir dah masuk neraka kan. Ini Nabi Ibrahim pula terbalik. Dia seorang anak tapi bapaknya kafir. Cuba buka hadis tu. Okey, ni hadis lain tak apalah. Lepas hadis ni hadis Ibrahim. Okey. Ini nak bagi tahu hubungan keluarga tidak boleh membantu anak ataupun bapa kalau mereka tak beriman. Itu masalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, manakala turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin. Cuba terjemah.
Kita dah belajar ayat ni dalam sirah. Dan berilah, wajiblah kamu beri peringatan kepada apa? Keluarga kamu al-aqrabin yang terdekat. Lepas turun ayat ni apa berlaku? Walamma nazalat hadhil ayat. Manakala turun ayat ini, sa'adan Nabi SAW. Nabi menaiki bukit Safa. Waqal, lalu Nabi menyeru, ya ma'syara Quraisy. Wahai golongan Quraisy, ishtaru anfusakum. Apa makna ishtaru anfusakum? Ataupun lebih tepat, jualah diri kamu untuk agama Allah. Supaya apa? Supaya kamu selamat daripada neraka. Jangan jual diri kamu untuk nafsu ataupun untuk dunia. Jual diri kamu untuk agama Allah. La ughni ankum minallahi syai'a. Aku tidak boleh menyelamatkan kamu sedikit pun kalau kamu kafir. Kemudian Nabi sebut lagi, ya Bani Abdul Manaf. Wahai Bani Abdul Manaf, la ughni ankum minallahi syai'a. Aku tak boleh selamatkan kamu sedikit pun kalau kamu kafir. Ya Abbas bin Abdul Muttalib, ini pakcik Nabi. Wahai Abbas, la ughni anka minallahi syai'a. Aku tak boleh selamatkan engkau sedikit pun kalau kamu kafir. Ya Safiyah, Safiyah makcik Nabi, ammata Rasulullah SAW. La ughni anki minallahi syai'a. Aku tak boleh selamatkan engkau sedikit pun walaupun aku anak saudara dan Rasulullah kalau kamu tak beriman. Last sekali pada anak dia, ya Fatimah, wahai Fatimah binti Muhammad, salini, wahai Fatimah, mintalah padaku ma syi'ti min mali, daripada harta. Mintalah nak apa saja, aku boleh bagi, tetapi la ughni anki minallahi syai'a. Tapi kalau kamu tak beriman, aku tak boleh selamatkan kamu. Nak minta harta aku boleh bagi, tapi kalau tak beriman, nak minta syafaat aku tak boleh, walaupun engkau adalah anakku. Menunjukkan apa ni? Hubungan pertalian darah sedikit pun tak boleh menyelamatkan seseorang. Cuba buka surah Al-Mu'minun ayat 101 hingga 103. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Okey. Cuba terjemah. Betul ni? Cuba terjemah. Faiza, maka apabila nufikha, ditiup, fisur. Sur apa dia? Saya tak tahulah. Kalau tengok terjemah Indonesia, sangkakala. Tapi kita tahu tak apa makna sangkakala? Tak tahu. Jadi bahasa Arab pun tak faham, terjemah pun tak faham. Sur dalam hadis disebut dia macam trompet yang besar. Kalau Israfil tiup sekali je, apa berlaku? Semua mati. Semua hancur. Sekali tiup je. Jadi sangkakala saya tak tahu macam mana. Okey, bila ditiup sangkakala, fala ansaba bainahum, maka tidak ada ansab, jamak kepada nasab, nasab keturunan. Bila ditiup sangkakala, semua hubungan nasab keturunan keluarga tidak ada, terbatal. Bapa dengan anak, anak dengan mak, semua terbatal. Bainahum, di antara mereka yaum izin, wala yatasaalun, bahkan lagi parah apa dia? Tidak ada seseorang saling bertanya tentang saudaranya. Bapa tak tanya anak, anak tak tanya bapa, abang tak tanya adik, adik tak tanya. Bahkan semuanya pakat apa? Pakat lari. Bapa jumpa anak, anak lari, bapa pun lari.
Suami jumpa isteri, isteri lari, suami pun lari. Ni. Jangan kena nak tanya khabar, semua pakat lari. Kenapa Allah sebut tidak ada, bila dia tiup sangkakala tidak ada hubungan nasab? Kenapa? Sebab yang paling kuat untuk kita dapat bantuan ialah sebab keturunan. Betul? Jadi kalau di akhirat sebab keturunan pun terputus, yang tidak ada kaitan dengan keluarga, lagi tak ada apa. Habis apa yang memberi faedah di akhirat besok? Ayat seterusnya. Faman saqulat mawazinuhu. Siapa yang berat timbangan amal solehnya, faulaika humul muflihun. Mereka lah orang yang berjaya. Jadi yang bernilai ialah amal soleh, berat ataupun ringan. Waman khaffat, dan siapa yang ringan amalnya, faulaika allazina khasiru anfusahum. Itulah orang-orang yang rugi apa? Kenapa Allah sebut rugi diri? Sebab kalau kat dunia biasa kalau rugi apa? Harta. Tapi diri sihat lagi, boleh makan lagi, orang boleh tolong kan. Kadang-kadang bankrupt perniagaan, tapi dia pakai BM lagi. Tapi kalau rugi diri sendiri, apa jadi? Kalau diri sendiri kena bakar, dia nak dapat pertolongan daripada mana? Diri sendiri dah terbakar. Kemudian fi jahannam, rugi pula dan masuk dalam neraka jahannam. Kemudian khalidun, kekal. Bila sebut kekal ni makna orang kafir. Orang Islam pun masuk neraka tapi akhirnya keluar. Apa lagi bentuk azab? Allah kata talfahu wujuhahumun nar. Api neraka membakar apa ni? Subhanallah. Sebenarnya api neraka membakar satu badan ke membakar muka saja? Tapi kenapa di sini Allah kata talfahu wujuh? Wujuh ni muka. Dia manusia kalau terbakar kat kaki ataupun kat perut dengan terbakar kat muka, berbeza tak? Yang mana manusia paling tak nak? Kenapa? Tempat paling mulia, dan kalau orang nak tengok pun orang tengok apa? Badan cukup cantik, putih, tapi muka terbakar, orang tak nak. Betul? Jadi Allah nak kata muka ni paling mulia dan paling sensitif. Kalau muka dah terbakar, yang lain tak payah cakap lah. Sebab itulah Allah kata apa? Wahum fiha kalihun. Bila muka terbakar, apa jadi? Pernah tengok muka orang terbakar? Ini makna kalihun. Gigi nampak. Saya pernah tengok ada seorang perempuan, dia kena simbah asid kepada siapa pakcik dia. Jadi dia pakai purdah. Bila dia buka tu, ya Allah, menakutkan. Itu kena asid tu. Nampak macam tengkorak. Ini Allah kata api neraka membakar mukanya, dan mukanya seperti, rupanya sangat huduh dan buruk. Okey. Kita pergi pada kisah Nabi Ibrahim AS dengan bapaknya. Okey, ini hadis sahih, hadis sahih Bukhari. Nabi Ibrahim, bapa dia kafir kan? Dijumpa tak bapa dia di akhirat besok? Jumpa ke tak? Jumpa. Mana tu? Dah baca ke hadis ni? Oh, baru tadi. Yalqa Ibrahim. Ibrahim berjumpa abahu, bapaknya. Bapaknya nama apa? Azar. Ada tak perkataan Azar dalam Quran? Ada. Surah apa? Tak apalah surah apa, tapi pernah perasan kan? Azar. Okey, Azar. Okey, Ibrahim berjumpa bapaknya Azar. Di mana ni? Yaumul Qiyamah, di pada mahsyar.
Macam mana rupa bapa dia ni? Wa ala wajhi azar, atas muka azar ada qatarah wa ghabarah, asap dan debu hitam. Orang kafir. Dia orang kafir ni, kalau di akhirat besok kita tak perlu tanya kamu ni orang kafir ataupun beriman, tak payah tanya. Kita boleh kenal dengan apa? Tengok muka je, tengok muka tahu. Allah kata orang beriman mukanya ibyadat, putih berseri. Orang kafir mukanya hitam legam. Jadi tak boleh nak sembunyikan. Jadi muka azar penuh dengan debu dan hitam dan asap. Fayaqulu lahu Ibrahim. Ibrahim pun berkata pada bapa dia di pada mahsyar nanti, alam akul laka la ta'sini. Kan aku dah cakap pada kamu jangan engkar aku. Engkar aku tu makna engkar aku sebagai rasul. Kan aku dah cakap dulu kat dunia. Fayaqulu abuhu. Bapaknya berkata, Falyaum la a'sika. Okey, sekarang aku tak nak engkar dah engkau. Bila ni? Dah terlambat dah. Sekarang aku tak nak engkar dah. Kau suruhlah apa pun. Fayaqulu Ibrahim. Ibrahim sebagai anak akan kesian. Bapa aku dah berubah ni, nampak dah bertaubat ni. Mungkin ada peluang Allah bagi syafaat. Lalu dia pun terus minta pada Allah. Fayaqulu Ibrahim. Ibrahim berkata, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, innaka, sesungguhnya engkau wa'adtani, engkau telah berjanji pada aku, Allah tukhziyani. Engkau telah berjanji pada aku, engkau tidak akan menghina aku pada hari yub'asun, hari manusia dibangkitkan. Wa ayu khizyin, dan apa lagi penghinaan, akhza, yang paling hina daripada bapa aku yang sangat jauh daripada rahmat Allah. Bila bapa Ibrahim dihina, dia terkesan tak? Jadi Ibrahim kata, engkau cakap tak nak hina aku, tapi dalam keadaan bapa aku macam ni, aku pun rasa macam terhina. Jadi maksud Ibrahim apa dah? Boleh tak bagi syafaat? Maka Allah jawab, fayaqulullah. Allah berkata, Ibrahim tahu tak bapa dia mati dalam kafir? Tahu. Allah menjawab, inni haramtu al-jannah 'alal kafirin. Aku haramkan surga ke atas orang kafir. Allah tak kata haram ke atas bapa engkau. Tak, haram ke atas orang. Makna walaupun bapa bila kafir terputus hubungan. Jadi kekufuran memutuskan hubungan nasab. Fayuqal, lalu dikata, ya Ibrahim. Jadi Ibrahim sedihlah bila bapa Tuhan kata apa? Bapa dia haram masuk syurga. Allah sendiri dah buat keputusan. Bila Ibrahim sedih, Allah nak hiburkan hati Ibrahim. Ya Ibrahim, unzur, lihat, ma baina rijlaika, cuba tengok bawah dua kaki kamu. Fayanzuru, lalu Ibrahim melihat, fa iza huwa bizibhin multatih. Tiba-tiba bapak dia tu Allah tukar rupa macam binatang yang disembelih yang penuh dengan darah. Binatang ni dia panggil dalam masyarakat ad-dabru. Pernah dengar tak ad-dabru? Bukan dab. Bukan dab. Dia tahu dab je. Ad-dabru. Ad-dabru. Saya pun tak tahu. Tadi baru tengok gambar, baru tahu. Cuba tunjuk gambar. Dia macam serigala. Dubuk. Oh, tahu ah? Macam mana tahu bahasa Arab? Dabuk bahasa Arab. Dia bahasa Melayu. Bahasa Melayu apa? Tak bahasa Melayu. Bahasa Inggeris. Hainas. Ni. Ini rupa dia ni. Kenapa Allah jadikan ni binatang ni, bapa Ibrahim, Allah jadikan rupa dia macam ni? Sebab dikatakan ini binatang yang paling bodoh lah selain daripada keldai. Yelah, bila orang sembah berhala, bodoh tak? Bodoh lah. Dia buat, dia sembah. Siapa yang lebih hebat? Yang buat patung ke patung? Siapa lebih hebat?
Sepatut siapa sembah siapa? Tak, dua-dua tak patut. Tapi cerdik dia sikit kan, patut orang kena buat kamu, kamu sembah aku. Tapi tadi terbalik pula. Aku buat kamu, aku pula sembah kamu. Kan bodoh kan? Ni antara binatang yang paling bodoh. Dan air liur dia selalu keluar. Saya tak tahu ada ke kat Malaysia ni? Oh, tak ada. Oh, zoo negara satu dunia ada. Jadi Allah kata, lihat Ibrahim di bawah tapak kaki kamu, tiba-tiba bapa dia bertukar jadi binatang ni, disembelih penuh dengan darah. Supaya apa ni? Supaya Ibrahim nampak macam gelinya, supaya dia tak kesian kepada bapa dia. Sebab bila ada perasaan kesian pada bapa yang kafir, dia tak akan bahagia. Sebab tu mana-mana ahli syurga bila masuk syurga, dia tak ada perasaan kesian pada ahli neraka. Kalau ada perasaan kesian, dia tak akan bahagia. Betul tak? Ahli syurga ni gembira, bahagia 24 jam. Okey ke? Allah tak zalim. Ini adalah pilihan. Cuba tengok dakwah Nabi Ibrahim kepada bapaknya. Cuba buka surah Maryam. Tengok dakwah Nabi Ibrahim. Ibrahim bersungguh-sungguh. Dan bapa dia pula bersungguh-sungguh menolak. Iz qala li abihi, ketika mana dia berkata pada bapaknya, ya abati, wahai bapakku. Walaupun bapaknya kafir, tapi bahasanya tetap bahasa kasih sayang. Wahai bapakku, lima ta'budu, kenapa engkau sembah ma la yasma'u wa la yubsir? Kenapa ayah sembah benda yang tak dengar dan tak boleh melihat? Logik tak? Kalau nak sembah paling kurang dia dengar kan? Ini dengar pun tak, melihat pun tak. Kalau berdoa macam mana dia nak makbulkan? Dengar pun tak. Wala yughni anka syai'a, dan dia tidak boleh menolong engkau sedikit pun. Kenapa sembah? Ya abati, wahai bapakku, ini qad ja'ani. Ini antara mesej dakwah Nabi Ibrahim kepada bapaknya. Wahai bapakku, telah datang kepada aku minal ilmi, daripada asal nak berdakwah mesti ada ilmu, tak boleh pakai pendapat ataupun nafsu. Malam ya'tika, telah datang pada aku ilmu yang tak ada pada engkau. Tengok bahasa Ibrahim, tak kata aku ni alim, kamu ni jahil, tak. Kalau dia kata aku ni alim, kamu ni jahil, makna apa? Dia merendahkan kedudukan bapa. Ataupun dia tak kata aku datang ilmu, kamu tak datang ilmu pada kamu. Dia tak kata. Dia kata apa? Datang pada ilmu pada aku, yang ilmu tu tak datang pada engkau. Mungkin datang ilmu yang lain. Makna bahasa tu cukup berhati-hati supaya bapaknya tak terasa. Fattabi'ni, maka ikutlah aku, ahdika siratan, aku akan tunjuk pada engkau jalan yang lurus. Kemudian dakwah lagi, ya abati, wahai bapakku, la ta'budi syaitan, jangan sembah syaitan. Macam mana sembah syaitan? Sembah selain daripada Allah adalah sembah syaitan. Sembah nafsu, sembah syaitan. Sebab memang syaitan suruh kita sembah nafsu, sembah dunia, sembah orang. Itu semua adalah arah syaitan. Jadi maksudnya kalau sembah selain daripada Allah bermakna sembah. Ada satu ayat Allah kata, maksud dia, bukankah aku dah berjanji dengan engkau wahai anak Adam, jangan kamu sembah syaitan. Sebab syaitan tu musuh yang nyata. Ayat apa? Surah? Ayat berapa? Cuba baca ayat tu. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum. Oh, Masya Allah, hafal lah. Jadi Allah, Ibrahim kata pada bapa dia, jangan sembah syaitan, jangan ikut syaitan. Kenapa? Sebab inna syaitana kana lirrahmani
Asiyah. Asiyah apa mana? Maksiat lah daripada maksiat. Syaitan ni sangat suka derhaka pada Nabi Ibrahim tak kata Allah. Nabi Ibrahim kata Ar-Rahman. Kenapa? Beza tak? Inna syaitan kana lillahi asiyah. Lillah dengan Rahman. Beza tak? Apa beza? Itu terdebur tu. Kenapa Allah tak guna Nabi Ibrahim tak guna lillah, tapi guna Rahman? Apa dia? Ya, sifat Allah banyak. Al-Ghafur, Al-Jabbar, Al-Qahar, Al-Aziz. Kenapa Ar-Rahman? Apa dah? Yalah, derhaka pada Allah pun okey, derhaka pada Al-Aziz pun okey. Kenapa dipilih sifat Ar-Rahman secara khusus? Dengan yang paling baik pun boleh derhaka. Maknanya Dengan orang yang paling baik pun boleh. sebenar Ibrahim nak bagi tu bapak dia, syaitan ni sangat-sangat jahat, sehingga kepada Tuhan yang sangat penyayang pun dia lawan. Kalau lawan Tuhan yang berkuasa tapi tak penyayang, okey tak? Bapak ni anak ni derhaka pada bapak yang sangat penyayang, dengan anak derhaka pada bapak yang tak penyayang. Berbeza tak? Beza. Jadi Ibrahim nak sampaikan mesej syaitan ni terlalu jahat. Allah cipta syaitan, Allah bagi nyawa, Allah panjang umur, tapi dia lawan. Okey, ya abati, wahai bapakku, inni akhafu an yamassaka azabu minar rahman. Wahai bapakku, sesungguhnya aku risau engkau ditimpa azab. Tengok bahasa, aku risau. Beza tak? Kamu ni akan masuk neraka ni, dengan aku risau engkau akan ditimpa azab. Beza tak? Apa beza? Dia tak menghukum. Kamu ni tak salat, memang confirm ahli neraka ni. Jangan cakap banyak lah. Jadi bahasa tu kena pilih. Walaupun kepada orang kafir, aku risau kamu akan ditimpa azab. Azab pula daripada siapa? Kenapa? Azab tapi daripada penyayang. Ada tak penyayang tapi mengazabkan orang? Ada ke? Saya ni penyayang tapi saya nak pukul awak. Okey. Kalau dia kata azabun minal aziz, okey kan? Ataupun azabun minal qahhar, minal jabbar, okeylah. Ini azabun minal rahman. Teruk kalau kena azab dengan orang yang paling penyayang, paling teruk. Oh, paling teruk. Maknanya kalau kena azab dengan yang paling penyayang tu, maknanya kau tu paling teruk. Paling teruk ke paling tak teruk? Tak. Sebab dia Allah penyayang. Orang yang kena azab tu teruk. Sebab yang bagi azab tu yang paling penyayang. Okey. Bila azab daripada penyayang tu, makna Ibrahim nak bagi tahu Allah azab kamu ni bukan sebab Allah zalim, tapi sebab Allah adil. Bahkan Allah sangat penyayang. Buktinya apa? Semua cerita-cerita azab dalam Quran Allah cerita detail satu persatu. Dan azabnya besar, berat, berapa lama, semua Allah sebut. Sebab apa? Sebab Allah sangat sayang. Allah tak nak kamu masuk neraka. Boleh faham? Tapi tiba-tiba kamu pilih juga. Allah bukan zalim. Bahkan Allah Maha Penyayang. Fatakunu, maka engkau akan menjadi li syaitani waliya. Engkau akan jadi pembantu syaitan kalau engkau sembah syaitan. Tengok. Apa kata, kita boleh belajar. Kadang-kadang orang tanya, macam mana saya nak berdakwah pada non-Muslim? Ini salah satu cara. Bapa Ibrahim ni non-Muslim kan? Ini salah satu cara. Bahasanya, mesejnya apa dia? Apa jawab bapa dia?
Qala araghibun anta an alihati? Ibrahim, apa pasal engkau benci pada Tuhan aku ni, ya Ibrahim? Bila Ibrahim ajak sembah Allah, bapa dia rasa apa? Apa pasal kamu dah benci pada Tuhan aku yang aku dah sembah sekian lama ni? Tak ada kerja lain ke? La illam tantahi, tengok bapa dia bukan setakat tak terima, tapi degil dan mengancam pula anak dia. La illam tantahi, sekiranya engkau tak berhenti. Berhenti apa? Tak berhenti nasihat aku, tak berhenti dakwah pada aku, la arjumannaka, aku akan arjuman ni rejam lah, makna bunuh dengan batu secara rejam. Kalau sekali lagi kamu cakap, aku akan rejam, aku akan bunuh engkau. Wahjurni maliya, dan jauhkan daripada aku. Hijrah, berambus, kalau bahasa kita lah, berambus. Maliya, dalam tempoh yang lama, jangan 2-3 hari datang balik. Ini hasil dakwah Nabi Ibrahim. Dia dapat apa? Ancaman daripada bapa sendiri, dan bapa dia halau. Tapi lepas bapa dia halau, macam mana bahasa Ibrahim? Aku cakap lembut tak dengar, sekali ni aku nak tengok bahasa Ibrahim setelah diugut dan dihalau oleh bapaknya. Qala salamun alaika. Apa makna? Sejahtera ke atas engkau. Orang kalau kita dakwah cakap baik, bagi dalil, orang maki kita, orang halau kita, berambus, kita sebut apa? Salamun alaika. Kan baru belajar kan? Kemudian bukan setakat tu saja, bukan setakat salamun alaika, ada lagi, sa'astaghfiru laka rabbi, aku akan minta ampun kepada Allah untuk engkau. Tengok perasaan seorang anak, mana lebih tepat perasaan seorang pendakwah. Dia tak benci, dia tak marah pada orang kafir, walaupun orang kafir maki dia. Kenapa? Sebab orang kafir bila tolak, makna apa tu? Dia jahil, dia tak faham. Sebab tu bila orang ta'i baling batu, Nabi buat apa? Doa. Mereka belum faham, wahai Tuhan. Kalau mereka faham, mereka tak akan baling batu. Anak kita nak menjiwai perasaan seorang pendakwah tu memang susah. Betul tak? Kita kadang-kadang dengan anak pun tak ada kasih sayang kan? Suruh solat, lepas tu marah, lepas tu pukul. Innahu kana bi hafiya, aku akan minta doa kepada Allah untuk engkau, supaya Allah ampunkan dosa. Sesungguhnya Allah dengan aku tu hafiya, apa makna? Makna kalau aku doa, Allah makbul lah. Okey, cukup sangat tu. Saya sebut ni supaya apa? Bila kita berdakwah dengan siapa saja, bahasa tu kena jaga. Kalau orang tak nak terima, itu urusan dia. Tapi jangan orang tolak dakwah kita sebab bahasa kita. Saya tak nak dengar awak cakap sebab bahasa awak kasar kan. Jangan kita mencemarkan image Islam. Okey, kita balik pada ayat kita. Okey. Lepas Allah larang, jangan lagi lepas ni minta. Minta apa ni? Untuk bagi syafaat pada anak kamu yang kafir. Dan Allah bagi amaran sekali lagi. Inni, sesungguhnya aku a'izuka. Apa dia a'izuka? Nasihat ataupun bagi amaran. Kepada engkau, antakuna minal jahilin, agar jangan ataupun daripada menjadi orang-orang jahil. Apa maksud jahil ni? Tak, Allah kata pada siapa ni? Satu, Allah kata jangan minta lagi. Minta yang kamu minta sebelum ni, iaitu
supaya aku selamatkan anak kamu yang kafir. Jangan minta. Yang kedua, aku bagi amaran. Kalau kamu minta, kamu akan jadi orang jahil. Jahil apa ni? Jahil iaitu orang kafir tak mungkin dapat syafaat, tak mungkin masuk surga. Bila kamu dah tahu, minta lagi, sebenarnya kamu jahil. Sebab tu ulama kata, nikmat jadi orang Islam. Walaupun buat dosa besar macam mana pun, kalau dia mati, kita boleh berdoa siang dan malam. Tapi kalau orang kafir, dia baik macam mana pun, kalau mati, sepatah doa pun haram. Sebab apa? Kufur. Okey, bila Allah bagi amaran pada Nabi Nuh, apa kata Nabi Nuh? Dia berkata, In Rabbi, wahai Tuhanku, inni, sesungguhnya aku, aku berlindung bika, dengan engkau, an as'aluka, dari aku bertanya engkau ataupun meminta pada engkau, ma laysa li, apa yang tidak ada bagiku. Habis dah. Ayat ni tak habis lagi kan? Ini 47 kan? Tapi tak habis lagi kan? Panjang tak? Oh, 2 baris. Oh, panjang lah. Ya ke? Tak lapar ke? Dah habis baru. Sebaris lagi lah. Okey. Dia berkata, Nabi Nuh berkata, wahai Tuhan, bila Allah dah bagi satu, Allah larang, jangan minta lagi. Yang kedua, aku bagi amaran, jangan buat. Kalau kamu buat, kamu adalah orang jahil. Maka reaksi Nabi Nuh, wahai Tuhan, aku berlindung kepada engkau daripada aku minta kepada engkau sesuatu yang aku tidak ada ilmu. Okey. Nabi Nuh boleh jawab. Bila Allah kata jangan minta, Nabi Nuh jawab apa? Okey, aku tak akan minta lepas ni. Tak. Nabi Nuh kata apa? Aku berlindung dengan engkau daripada meminta apa yang aku tidak ada ilmu. Maksudnya apa tu? Walaupun dia Nabi, tapi dia tahu dengan kudrat dia, mungkin dia tak boleh melaksanakan apa yang Allah perintah, tapi dia boleh laksanakan dengan apa? Dengan kekuatan Allah, walaupun dia Nabi. Sebab tu kita ni bila nak apa-apa, jangan sombong. La hawla wala quwata illa, semua minta pertolongan dengan Allah, walaupun kita orang yang hebat macam mana sekalipun. Jadi kata Nabi Nuh, aku berlindung dengan engkau, dengan kekuatan engkau, untuk apa? Untuk tidak meminta lagi apa yang aku tidak ada ilmu. Kemudian wa illa taghfirli, dan sekiranya engkau tidak taghfirli, mengampunkan aku, sekiranya engkau tidak mengampunkan dosaku. Nabi Nuh ada dosa ke? Ada ke tak? Habis kenapa Nabi Nuh kata sekiranya engkau tidak ampunkan dosaku? Seolah Nabi Nuh ada dosa. Sebenar dia minta tadi, adakah itu satu dosa? Tak. Kenapa tak? Tak, dia tahu tak anak dia mati dalam kafe? Dia tahu tak? Tahu, sebelum lepas lagi. Tapi kenapa dia minta juga? Sebab perasaan kebapaan mengatasi
apa yang Allah tetapkan. Perasaan seorang bapa itu bukan dosa. Itu macam Nabi Ibrahim lah. Ibrahim minta tak ampun untuk bapaknya yang kafir. Kadang-kadang perasaan seorang ibu, seorang bapa kadang-kadang tak boleh dielakkan. Jadi sebenarnya bukan dosa. Tapi ulama kata apa? Manusia bila semakin tinggi imannya, yang tak dosa pun dia rasa dosa. Dan manusia bila imannya nipis, dosa besar pun dia rasa dosa kecil je. Betul kan? Mengumpat setiap hari macam minum air sejuk je. Senyum lagi. Alhamdulillah, habis satu episod mengumpat kan. Dia tak rasa apa dah. Tapi orang beriman, semakin tinggi imannya, dia buat benda makruh pun dia rasa berdosa. Sebab tu kita ingat tak dosa apa ni, bila Abu Bakar radhiyallahu anhu minta doa kepada Nabi. Ya Rasulullah, tolong ajar pada aku satu doa untuk aku baca dalam solat. Apa doa yang Nabi ajar pada Abu Bakar? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Tengok Allah ajar pada Abu Bakar. Abu Bakar ni ahli syurga. Tak ada dosa lah. Tapi Allah ajar apa? Nabi ajar pada Abu Bakar. Sebelum kamu minta ampun, kamu kena mengaku kamu buat kezaliman yang banyak. Boleh faham? Mana bila kita nak minta ampun kepada Allah, kena ada perasaan kita ni banyak salah, banyak dosa dan merendah diri. Jangan minta ampun pun sambil senyum. Ya Allah, ampunlah. Aku dosa bukan banyak pun, sikit je kan. Okey, watarhamni, dan sekiranya engkau tidak merahmatiku, maka akun apa dia? Akun daripada kana yakunu. Ini fi'il mudhari'. Aku, ni a tu aku. Aku akan, kana apa mana? Adalah ataupun aku akan menjadi minal khasirin, dari orang-orang rugi. Tengok rendah diri Nabi Nuh. Dia tak buat dosa, tapi dia rasa kalau engkau tak ampunkan dosaku, kemudian tak rahmati aku, habislah. Memang aku adalah orang yang rugi. Okey? Cukup lah. Okey, insya-Allah kita jumpa lagi. Ada kelas pagi besok pukul 10. Tadabbur surah Al-An'am. Dan kelas malam besok tak ada, cuti. Kita ada misi ke Indonesia. Okey. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Allah tarqa jinanahu wa tanal 'azim.